Kalau kita nak tengok sini, dalam riwayat yang ketiga, Abul Malih meriwayatkan daripada ayah dia menyaksikan Nabi SAW. Maknanya ayah dia tu sahabat. Situlah menunjukkan ayah dia tu sahabat. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang pertama ni, tidak jelas semaya ni semaya gapo. Tapi Imam Abu Daud telah buat bab Jumaat. Jumaat itu maksudnya semaya Jumaat lah, pada hari yang hujan lebat, turun hujan lebat, pada hari yang lebat hujannya. Sedangkan hadis hari awal hari ni tidak jelas menunjukkan sembahyang disuruh Nabi SAW supaya muazzin dia tu berseru as-salatu fil rihal, itu tidak jelas sembahyang Jumaat. Tak jelas. Dalam riwayat yang kedua, kalau kita perhatikan juga riwayat daripada Abi Malih tadi, dia kata inna dzalika kana yaum Jum'ah. Itu berlaku pada hari Jumaat. Suruhan supaya semaya di rumah ataupun di tempat masing-masing itu berlaku pada hari Jumaat. Tapi berkenaan dengan semaya Jumaat ke? Tak jelas juga. Tak jelas juga. Kalau kita perhati dalam riwayat yang ketiga pun tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Dia menyaksikan Nabi SAW pada masa Hudaybiyah. Pada masa Hudaybiyah, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada hari Jumaat, dan mereka ditimpa hujan yang mana tidak basah pun bahagian bawah kasut mereka. Nabi SAW suruh mereka sembahyang di tempat masing-masing, tempat duduk ataupun tempat tinggal masing-masing. Ini pun tidak jelas berhubung dengan sembahyang Jumaat, cuma pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu bukan Jumaat sembahyang Jumaat saja, sembahyang asar, sembahyang subuh, hari Jumaat boleh jadi. Tidak jelas. Tapi apa Imam Abu Daud buat tajuk ni Jumaat? Dia buat tajuk ni berdasarkan istimbak yang dia buat sendiri, iaitu sembahyang Jumaat ini wajib. Sembahyang Jumaat ini wajib kalau mengikut Imam Ahmad. Mengikut Imam Ahmad, Imam Abu Daud, sembahyang jemaah itu pun wajib juga. Wajib juga, bukan sunat muakkad, tapi wajib. Kalau kita andaikan, kalau kita katakan di sini sembahyang lain ni yang dimaksudkan di sini, bukan sembahyang Jumaat, cuma berlaku pada hari Jumaat. Kalaulah sembahyang lain itu pun hak jemaah tu wajib, sembahyang Jumaat ni pun wajib, Jumaat ni pun wajib juga. Kalaulah sembahyang yang lain itu mengharuskan seseorang itu tidak pergi berjemaah, maka sembahyang Jumaat itu pun lagu tu juga. Tu dia buat kesimpulan kita. Sembahyang Jumaat ni pun lagu tu juga. Supalah, mana tak pergi pun tak apa. Kalau sembahyang lain hak wajib tu pun tak payah pergi pun tak apa, sembahyang Jumaat pun lagu tu juga. Apa lagi kalau kita melihat kepada riwayat hak selepas ni, bab selepas ni, Imam Abu Daud buat bab lagu lain pula. Tujuan dia nak ayat mazhab dia, iaitu bab kemudian, iaitu tidak ikut berjemaah pada malam yang sejuk. Tidak ikut berjemaah pada malam yang sejuk. Jumaat jemaah juga, jemaah lebih besar lagi. Jemaah lebih besar lagi. Jadi tidak ikut berjemaah pada malam. Malam itu tentu dah tidak jemaah lah. Sini pun seperti itu juga. Dia nak ayat kepada dia sama-sama jemaah, dan jemaah itu adalah wajib. Hak wajib ni jadi gugur dengan sebab ada keuzuran. Tak kira lah apa. Itu dia nak ayat situ. Sebab kalau kita perhati, nak kira hak Nabi SAW sini pergi ni di Hudaybiyah ataupun di Hunain, ini bukan tempat tinggal yang tetap dalam perjalanan. Padahal perjalanan wajib kau musafir itu, orang yang musafir itu dia sembahyang Jumaat. Itu persoalan. Bila tidak wajib, apa maknanya? Kata sembahyang Jumaat ni, tentu tidak ada sembahyang Jumaat. Yang adanya sembahyang benda lain, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, sembahyang apalah. Itulah yang adanya. Tidak timbul di sini masalah sembahyang Jumaat.
Tapi Imam Abu Daud dia buat kesimpulan sendiri berdasarkan ijtihad dia bahawa seperti mana keuzuran yang tidak mewajibkan seseorang itu pergi berjemaah untuk sembahyang lain-lain, begitu juga keuzuran yang sama juga berlaku, boleh dipakai, boleh diambil kira untuk sembahyang jemaat. Itu dia nak ayat. Untuk sembahyang jemaat pula begitu juga. Gitulah. Sebabnya Hunain itu bukannya di Madinah. Bagi orang yang mensyaratkan jemaat ini dia kena bandar. Mana bandarnya sini? Di Hudaibiyah tu. Mana bandarnya sini? Lepas tu bukan tempat tinggal yang tetap bagi orang-orang Islam di situ. Apa timbul masalah jemaat ni? Jadi tak timbul masalah jemaat. Kecuali kalau kita kata jemaat itu wajib kepada musafir pun, dan boleh dikatakan hak banyaknya, pendapat yang banyaknya tidak mengatakan begitu. Mana orang musafir ni tidak wajib jemaat, kecuali Ibnu Hazm buat Zahiri ada kata lagu tu sebab dia pegang dengan zahir hadis ni. Dia pegang dengan zahir hadis. Tetapi kalau nak pegang dengan zahir hadis ni pun tak jelas juga. Cuma pada hari Jumaat, pada hari Jumaat itu adakah mestinya sembahyang Jumaat? Tak mesti. Tak mesti. Tak apalah. Kita tengok dalam riwayat yang ketiga. Wa bihi qala haddatsana An-Nasr bin Ali qala tu siapa yang kata? Nasr bin Ali. Biasanya tidak lagu tu. Biasanya tidak lagu tu. Biasanya kita bacakan wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la. Gitu sepuluh atas tu. Riwayat yang kedua ni tidak. Qala tu Nasr bin Ali Sufyan bin Habib khabbarana. Sufyan bin Habib tu kalau kita nak kira dari segi nahwunya, dia jadi mubtada. Khabbarana tu jadi khabar dia. Ni pun tak serupa skala. Skalanya akhbarana, ni khabbarana. Boleh juga guna perkataan itu tidak akhbarana tapi khabbarana, boleh juga. Maksudnya sama, tetapi jarang sekali digunakan. Hak biasanya akhbarana. Begitu. Ni tidak. Sini khabbarana. Itu je lah bezanya. Dalam riwayat-riwayat yang lain tempat khabbarana di sini ada sebut haddatsana, bukan khabbarana ataupun akhbarana. Tak apalah itu. Kita dapat tahu ayah kepada Abul Malih itu ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang ketiga, sebab dia ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Hudaibiyah. Tadi dalam riwayat yang pertama dia sebut Hunain. Hak ni Hudaibiyah. Apa makna ni? Sedangkan tempat tu lain-lain. Jadi ada yang mengatakan salah satu daripadanya waham, keliru. Jadi sebab hak tula ni, orang tula ni kaya. Ataupun ada juga setengah-setengah ulama mengatakan ini dua peristiwa yang berlainan, tetapi pada kedua-dua peristiwa itu berlaku perkara yang sama, lebih kurang serupa, iaitu hujan lebat. Hujan lebat. Tetapi yang lebih kemahnya tidak, sebab orang sama ni cerita pun cerita sama. Dia ini adalah waham perawi, salah satu. Kok mana-mana pun ini bukanlah tempat tinggal yang tetap. Jadi bagi orang yang mengatakan sembahyang jemaat ini wajib kepada orang yang tinggal tetap, hadis ini menjadi masalah lah. Tapi mereka jawab, mereka sudah jawab dah, seperti kita kata tadi lah. Ini tidak jelas ni sembahyang jemaat ni. Cuma pada hari Jumaat sembahyang Jumaat tidak jelas. Lepas tu apa yang Abu Daud bagi sini? Itulah sebab ni pengarang-pengarang kitab hadis ni, dia bukan semata-mata dia nak ayat hadis tu. Dia nak ayat kadang-kadang mazhab dia, hak dia istimbak, hak dia simpulkan daripada hadis. Yang dia faham daripada hadis tu apa. Kadang-kadang gitu. Macam sinilah, sebab tidak jelas menunjukkan sembahyang Jumaat.
Tidak sabit Nabi SAW ni bersemayam jemaat dengan sahabat-sahabat dia di padang. Di padang pasir tengah jalan, di mana tu tidak ada orang yang penduduk yang tetap di situ. Tidak ada, tidak sabit. Kalau diandaikan hak ni Hudaibiyah ni, memang di Hudaibiyah ni Nabi SAW semaya jemaah di situ. Kita nak awal. Bagi orang yang kata musafir ni tidak semaya jemaah, dia akan takwil lah. Dia akan kata ini sebenarnya dekat dengan Mekah dah. Oleh kerana dia dekat dengan Mekah, maka dikira termasuk dalam kawasan bandar dah, walaupun tidak di Mekah betul. Sebabnya mengikut ulama-ulama Hanafi, ini sudah termasuk dalam tanah haram Mekah dah. Dengan sebab itu Nabi SAW semaya jemaah, kata dia situ. Jadi ini bukan musafir dah, jadi sudah duduk situ dah, Mekah dah. Sebab bagi mereka nak boleh semaya jemaah ni, dia kena bandar besar. Mekah tu bandar besar, jadi kawasan hak dekat-dekat dia tu pun gitu juga. Ini takwilan mereka lah, takwilan mereka. Begitulah. Kemudian bab yang kedua serupa tu juga. Cumanya Imam Abu Daud buat lagu lain sikit. Tadi jemaah, ni jamaah. Dia nak ceritanya hukum sembahyang jemaah itu. Dan jemaah itu sama. Mengikut Imam Ahmad dan Imam Abu Daud wajib sembahyang jemaah tu. Sembahyang jemaah pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Tetapi kalau ada keuzuran, halangan, di antara halangan yang kita dapat dalam hadis ni iaitu hujan. Hujan. Kalau kita kata tadi hari Jumaat, maknanya tengah hari, hujan pun boleh menjadi penghalang juga, boleh uzur juga, tak apa, tidak berdosa kalau tak pergi tengah hari. Hak ni pula malam, nak ayatnya malam kau tengah hari kau, kalau ada sebab yang membolehkan kita tidak pergi berjemaah, ataupun kalau tengah hari jemaat, maka kita tidak berdosa. Itu dah ayat. Walaupun asalnya sembahyang itu wajib, tapi kalau ada keuzuran, ada sebab, tak wajib, tak berdosa kita. Ini kalau tengah malam. Supaya tu juga dia kata riwayat Ibnu Umar pernah berhenti di Dhajnan pada malam yang sejuk. Dia pun suruh yang bersuruh tu maknanya tukang band ke, tapi tidak semestinya tukang band, muazzin, orang lain ke, supaya penderahlah, kata dengan derah. Fanada adis salatu fil rihal, semaya di tempat masing-masing lah. Dia kata begitu, semaya di tempat masing-masing lah. Lepas pada tu Ayub kata, Nafi' menceritakan daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malam sejuk lagu tu ataupun malam yang hujan lebat, dia suruh muazzin dia ataupun orang lain berseru, kata dengan derah, as-salatu fir rihal, semaya di tempat masing-masing. Gitulah cara Nabi. Apatah lagi kalau dalam perjalanan, tak payahlah pergi semaya berjemaah tu kalau sampai jadi susah. Kalau tempat tinggal pun, tempat duduk tetap pun gitu juga. Dia suruh kata, semayalah di tempat masing-masing. Semaya di tempat masing-masing tu lah ke mana? Semaya sendirilah ataupun berjemaah di tempat, di rumah kita. Kalau rumah lah. Kalau di kemah lah. Ikutlah apa-apa. Itu makna di tempat masing-masing. Boleh gitu. Daripada hadis ini, ulama mengatakan semaya seorang itu boleh sah semaya seorang. Sebab ada orang tempat duduk dia tu dia seorang. Bila dia seorang nak semaya jemaah nak ke mana? Dia suruh semaya masing-masing. Maknanya sah semaya seorang tu. Cuma dari segi fadilat dia tu tak ada lah. Serupa juga Nabi SAW kata semaya berjemaah tu lebih 25 ataupun 27 daripada semaya seorang. Makna semaya seorang tu daripada semaya lebih